Okey, tengok di situ. Tengok di dalam buku teks kamu lah. Okey. Saya akan conteng atas buku teks saya ni. So, awak boleh tengoklah apa yang diconteng. Okey, tengok situ faktor dan gandaan. Okey, kalau di situ dia buat penerokaan sedikit. Penerokaan tujuan dia mengenal pasti faktor suatu nombor. Okey. Nah, so dia bagi satu nombor yang sama di situ kalau awak nampak. Okey, semua ada nombor di depan semua nombor 12. Okey, di depan tu semua adalah nombor 12. Cuma dia dibahagikan dengan nombor-nombor yang berbeza. Okey, cuma dibahagikan dengan nombor-nombor yang berbeza. Warna biru. Okey. So kalau di sini awak buat, awak akan dapat awak akan dapat tengok 12 boleh dibahagi tepat. Apa maksud boleh dibahagi tepat? Apa maksud boleh dibahagi tepat? Ingat ke tidak? Tak ada baki. Bagus. Okey, maksudnya tak ada baki ataupun kalau awak gunakan kalkulator, awak tak akan dapat nombor perpuluhan ataupun nombor pecahan lah. Okey, awak tak akan dapat nombor tersebut. Awak cuma akan dapat nombor bulat sahaja. Okey. So, awak kat sini kata faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Maksudnya kalau ditanya nombor tersebut faktor bagi dia ataupun tidak, awak ambil nombor tu bahagi dengan faktor dia. Okey, kalau tak ada baki bermaksud ataupun awak dapat nombor bulat bermaksud itu adalah faktor bagi nombor tersebut. Okey, contoh dekat sini. Contoh satu awak tengok. 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. So dia buat 36 bahagi 12 dapat 3. So maka 12 ialah faktor bagi 36. Okey. Yang ini pula 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan. Okey, 30 bila dibahagi tepat dengan 9, tidak boleh dibahagi tepat dengan 9. Kalau bahagi 30 dengan 9, ada baki. Okey, awak akan dapat jawapan 3, baki dia lagi 3. Okey, so baki 3 maka 9 bukan faktor bagi 30. Okey, awak tak payah nak beritahu kata ada baki 3 ke apa. Kalau nak terangkan pun tak ada masalah lah. Ini buku teks dia buat macam ni. Ikut je buku teks buat macam mana. Okay. So, ini kalau dia suruh tentukan sama ada faktor atau bukan. Kalau dia suruh tentukan faktor ataupun dia suruh senaraikan semua faktor. Kalau dia suruh senaraikan semua faktor, awak cuma senaraikan hasil-hasil darab yang mana mendapat nilai tersebut 18. Dia kata senaraikan semua faktor bagi 18. So awak senaraikan semua hasil darab yang mana akan dapat 18. Macam kat sini nak dapat 18, 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Okey. Cara dia awak buat satu persatu. Satu persatu maksud saya awak start daripada 1. Okey, macam ni kan start daripada 1, 2, 3. Lepas 3 ada 4. 4 tak ada 18. Sifar 4 tak ada 18. Lepas 4, 5. 5 pun tak ada 18. Lepas 5 ada 6. 6 dah ada dekat sini. So maksudnya awak punya pencarian faktor tu habis. Bila awak bertembung balik nombor yang ada dah kat dalam hasil darab yang awak buat ni. So pencarian untuk faktor bagi nombor tersebut settle lah, maksudnya habis. Okey. So, contoh tengok di sini. Okey, macam ni. Contoh katakanlah kita ambil satu. Okey. Ambil soalan yang pertama. 40 bahagi 12. Awak tekan saja kalkulator. Okey, 40. Okey, 40 bahagi 12. Okey. So, jawapan dia 3.3333. So, maksudnya kalau awak buat, awak boleh tulis macam ni. 40 bahagi 12 sama dengan 3 baki. Awak boleh agak dah baki dia berapa ni. Guna kalkulator je. 12 darab 3 berapa? 12 darab 3. So 36. So ada baki 4. So 3 baki 4. Okay. So oleh
Oleh sebab itu, ataupun marker, nak tulis marker pun boleh. Saya suka buat titik macam ni. Titik 3 macam ni. Okey, oleh sebab itu 12 bukan faktor bagi 40. Boleh? Boleh tak? Macam ini 50 bahagi 5. 50, Boleh. 50 bahagi 5 dapat 10. Jadi 5 faktor bagi 50. Cikgu. Okey. Okey? Faham. Faham. Okey. So untuk soalan yang ini, contoh kita ambil E. Okey? 51. Nak dapat 51 macam biasa. Macam biasa ya. Faktor 1 dan diri dia sendiri tu adalah faktor untuk nombor tersebut. Okey. So mula-mula sekali 51 adalah 1 darab 51. Yang kedua, 51 sama dengan 2 ada tak 2? 51 ni nombor ganjil. Confirm 2 tak ada. So, 3 ada tak? Tekan kalkulator. 51 bahagi 3. Boleh tak? 51 Boleh. bahagi 3. 17. Berapa? 17. 17. So, maksudnya 51 sama dengan 3 darab 17. Okey? 51. 4 ada tak? Tak ada. 5? Tak ada. 6? Tak ada. 7? Tak ada. 7, 56. 8 pun 56. 9, 54. 10? Jenuh cari banyak juga ni. 10 tak ada. 11? 11 ada? 11, 48. Tak ada. 12, 11, 48. 11, 55. 12, 48. Awak kena teruskan tau. Berapa? 17. Oh, dia terus ke 17. Okey, awak kena try satu-satu lah. Kalau awak tak dapat nak ni. Okey. 3, 4, 10 tak ada. 12, 13 pun tak ada. Okey, 51 bagi 13 pun tak ada. Okey, tekan je kalkulator. Sorry. Okey. 51 bahagi 13. Okey, tak ada juga. 14 confirm dah tak ada. 15 tak ada. 16 lepas tu patah balik 17. Bila patah balik 17 maksudnya memang setakat tu sajalah. Okey, setakat tu sahaja. Okey, untuk 51 setakat itu sahaja dia punya faktor. So awak tulis sahaja macam ni. Okey, kalau dalam ni tadi dia tulis macam ni kan, jadi faktor bagi ni, jangan risau. Matematik ni bukan benda yang susah. Awak just tulis faktor 51, buat titik bertindih, 1, 3, 17, 51. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, kita buat lagi satu. Nanti tak apa, nanti ada soalan lagi kita buat. Okey, so yang ini awak tulis macam ni saja. Okey, daripada faktor ni kita akan tengok faktor perdana. Okey, kita akan tengok faktor perdana. Ambil warna lain lah. Okey, faktor perdana. So faktor perdana ni okey, faktor perdana ni ingat tak nombor perdana? Ingat. Nombor perdana nombor apa? Nombor yang boleh dibagi. Nombor yang Yes, good. Okay, nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Okay, nombor yang boleh dibahagikan dengan dirinya sahaja. So, daripada faktor ini, awak pilih nombor perdana. Okay, daripada faktor ini, awak pilih nombor perdana. Okay, so macam faktor 51 ni, kalau dia tanya faktor perdana, awak tulis faktor perdana bagi 51. Okey, ingat ya, nombor perdana nombor yang boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri kecuali nombor 1. Okey, nombor 1 boleh dibahagi dengan diri sendiri tapi itu bukan nombor perdana. Okey, so jangan masuk nombor 1. Kat sini cuma ada 3 dengan 17 sahaja.
yang nombor perdana dia. Okey, 51 ni bukan nombor perdana sebab 51 ni boleh dibahagi dengan 3. Okey, sebab 51 boleh dibahagi dengan 3. Okey, dan nombor perdana lagi satu, semua nombor ganjil kecuali nombor yang first sekali iaitu nombor 2. So kalau nombor perdana, kalau awak ni dia ada 2, 3, 5, 7, 9. 9 boleh bahagi dengan 3. So 9 tak. 11, 13, 5. 15 tak. 15 boleh bahagi dengan 5. Okey, lepas 15 kita ada 17, 19, 23 dan seterusnya lah. Okey, dan seterusnya. So, sebenarnya nombor perdana yang terlibat untuk aktiviti kita sekarang ni sebenarnya nombor yang kat depan sahaja. Okey, nombor belakang-belakang tu tak berapa naik lah juga. Okey, kita tengok pada soalan. Okey. So, pemfakturan perdana, suatu nombor perdana boleh dilakukan dengan pembahagian berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Ada 2 cara. Okey. Suatu nombor boleh diungkapkan dalam bentuk pemfakturan perdana dan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Okey, daripada awak maksudnya awak kena kenal pasti nombor perdana. Jadi awak boleh buat pemfakturan perdana. Okey, soalan ni pernah naik ya. Jangan confuse. Pemfakturan perdana. Okey, bila sebut pemfakturan perdana maksudnya melibatkan nombor nombor perdana sahaja. Okey. So yang ini dia suruh tentukan sama ada nombor berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. So bahagi dulu dengan semua, maksudnya 84 bahagi 2, 84 bahagi 3, 84 bahagi 5. So yang ini dia dapat. Okey, maksudnya boleh dibahagi tepat dan 2 dengan 3 ni adalah nombor perdana. So 2 dengan 3 ni adalah faktor perdana bagi 84. 2 ni faktor perdana bagi 84. Tetapi 84 bila bahagi 5, dia ada baki. Bila ada baki bermaksud 5 ni bukan faktor bagi 84 dan 5 ini juga, walaupun 5 ini nombor perdana tapi disebabkan dia bukan faktor bagi 84, jadi 5 bukan faktor perdana bagi 84. Okey, ini kalau soalan dia tanya sama ada itu adalah nombor perdana ataupun tidak. Okey, boleh faham setakat ni kelas? Boleh. Okey, kalau tak faham boleh boleh tanya saya. Saya lupa nak buka chat. Okey, ada yang tak faham ni. Tak faham kat mana ni? Siapa ni? Nama glamour sangat. Yang saya boleh baca short je. Tak faham kat mana tu? Okey, dah faham. Bagus. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kat sini dulu. Senaraikan. Ini bila disuruh senaraikan semua faktor perdana bagi 72. So, 72 dia tulis macam ni. Okey, ini bukan dia tulis. Dia dah tulis dia punya faktor. Dia senaraikan semua faktor bagi 72. Banyak faktor bagi 72. Tapi disebabkan dia nak faktor perdana sahaja, jawapan awak mesti yang terakhir mesti tulis faktor perdana. So, faktor perdana 72, 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. Yang lain tu bukan faktor perdana. Okey, ini confirm tak dah sebab ini nombor genap. Ini nombor ganjil tapi boleh bahagi dengan 3. Okey, so yang ini semua, yang ini sahaja faktor perdana. Okey, 2 dengan 3 sahaja faktor perdana. Apa yang penting kena pasti faktor perdana ni? Okey, saya lupa. Selain daripada awak senaraikan untuk kena pasti faktor perdana. Okey, sebab apa? Sebab yang ini kita nak buat dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey, pemfakturan perdana ni cuma melibatkan nombor lah ataupun dalam yang kita belajar sekarang cuma melibatkan faktor perdana sahaja. Okey, maksudnya kalau dia bukan faktor kawan ni, awak tak boleh buat jugalah. Dan awak tak boleh buat juga bila awak bahagi, dia tak akan dapat yang tepat. Okey, contoh macam ni. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfakturan perdana. Start dengan nilai yang paling kecil ataupun nombor perdana yang paling kecil. Okey, ni macam ni 60.
So awak start dengan 2 lah sebab awak tahu ini adalah nombor nombor genap. Katakan dia start dengan 51. Okey, kalau start dengan 51 tu awak tak boleh start dengan 2 lah. Awak kena start dengan 3. Sebab 51 boleh dibahagi dengan 3. Okey, awak buat satu per satu. Okey, so yang ini kita panggil sebagai pembahagian berulang. Okey. Maksudnya kita buat banyak kali lah berulang-ulang. So, lakukan pembahagian dengan nombor perdana yang paling kecil. Okey, yang ini disebut dah nombor perdana terkecil. So, 60 bahagi 2, awak dapat 30. Tulis kat bawah. Okey, 30 boleh bahagi lagi dengan 2. Okey, bahagi. Maksudnya letak 2 kat sini, dapat 15. Okey, ini 15. 15 dah tak boleh bahagi dengan 2. 15 kena bahagi dengan 3. So, letak 3 kat sini, jawapan dia dapat 5. And then 5 bahagi dengan 5 dapat 1. Awak mesti teruskan pembahagian berulang ni sampai bawah sekali dapat nilai 1. Okey, dapat nilai 1. Wajib dapat nilai 1. Kalau selagi tak dapat nilai 1, awak tak boleh berhenti. Awak mesti buat sampai dapat nilai 1. Okey, bila awak dah siap, awak ambil yang di tepi ni. Jangan ambil yang ini. Ambil yang di tepi ni, yang awak buat ni. Okey, yang faktor perdana yang awak ambil ni. Okey, awak ambil awak darab. Maksudnya 2 darab 2 darab 3 darab 5. So, tekan kalkulator tengok dapat tak? Of course dah dapat kan sebab ini jawapan buku teks. 2 darab. Dapat. Kan? 2 darab 2 4. Okey. 4 darab 3. 2 4, 4 3, 12. 12 darab 5, 60. So, dapat. Kalau awak buat hasil darab ni, hasil darab perdana ni, atau awak hasil darab nombor perdana ni tak dapat 60, maksudnya pemfakturan perdana awak tu salah. Okey, awak kena tengoklah awak bahagi salah dekat mana. Okey. Mungkin awak tersilap sini awak tersilap buat apa-apa. So, awak kena tengok kat situ. Okey. Ini kaedah yang lagi satu. Masih lagi menggunakan soalan yang sama. Ini kaedah pokok faktor. Okey, kaedah pokok faktor. Kaedah pokok faktor ni, okey, kaedah pokok faktor ni awak sama juga. Cuma yang ini tak kisah. Awak buatlah macam mana pun asalkan dapat 60 mula-mula. Kalau awak rasa, alamak tak nampak. Nak buat 30 darab 2. Ni macam sebelah sini 30 darab 2. Pun boleh. Ataupun awak nak buat 12 darab 5. Kita buat lagi satu. Kita guna 12 darab 5. Okey. Katakan kat sini 60. Okey. Ini pokok ni. Okey. Ranting ni. Bila awak darab akan dapat 60. Maksudnya 5 darab dengan 12. 5 ni dah nombor perdana. So, awak tak payah kacau. Untuk peringkat yang ketiga, 5 ni buat turun balik. Cuma 12 ni boleh lagi dipecahkan. Ranting dia, awak akan dapat apa? 4 darab dengan 3. And then daripada 4 darab 3 ni dah nombor perdana. So, yang ni awak biarkan. Okay, saya tak nak kacau yang tu. Saya turun kat sini. So, ini 3. Ini pun turunkan saja. Ini 5. Ini awak boleh pecahkan akan dapat 2 dengan 2. Okey, so sama je jawapan dia. Cuma urutan dia saja berbeza. Ni 5, 2, 2, 3. Ini 2, 2, 3, 5. Ni 2, 3, 2, 5. Tak kisah. Okey, tak kisah urutan macam mana pun. Sebab bila nanti awak nak tulis, awak susun cantik-cantik. Okey, maksudnya 2 ada 2. So 2 darab 2, darab 3, darab 5. Okey, boleh faham tak? Boleh. Tak boleh. Soalan ada banyak lagi ni. Kita buat lagi. Okey, daripada ini faktor, ini adalah pemfakturan perdana. Okey, daripada pemfakturan perdana kita tengok faktor sepunya. Apa maksud faktor sepunya? Bila sebut sepunya, maksudnya dia punyalah. Okey, macam kita lah, ni aku punya. Okey, tapi bila faktor sepunya, bermaksud faktor itu ada dekat dalam macam ni, ada kat dalam 14, faktor tu pun ada dalam 24. Okey, cara dia awak senaraikan. Okey, yang ini dia suruh tentukan. Macam biasa ya, kalau nak tentukan faktor memang awak ambil nombor tersebut bagi dengan faktor dia. Kalau nombor tersebut boleh dibagi dengan tepat, bermaksud itu adalah faktor lah. Okey, so bila macam ni awak tengok
24 bahagi 6, 36 bahagi 6, dua-dua boleh dibahagi tepat. Jawapan tak sama tak kisah. Tapi dua-dua boleh dibahagi dengan tepat. So, bila boleh dibahagi dengan tepat, so yang bermaksud yang ini adalah faktor sepunya bagi 24 dengan 36. Ada yang raise hand tadi. Ada nak tanya apa-apa ke? Okey, tak ada. Kalau nak tanya, on je mic. Okey, kalau saya akan stop. Sebab kadang saya tak perasan kamu angkat tangan. Okey, yang ini pula. Okey, dia suruh tentukan sama ada 4 ni faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey, so 30 ni, 4 ni bukan faktor bagi 30 sebab tak boleh bahagi tepat. Tapi 4 ni faktor bagi 40 dan 60 disebabkan yang ini bukan faktor, dia syarat dia mesti memenuhi ketiga-tiga nombor tersebut. Okey. Mesti memenuhi syarat ketiga-tiga nombor tersebut. Kalau salah satu daripada nombor tersebut bila dibahagi dengan nombor tu tak dapat, maksudnya faktor tu bukan nombor ni. Jadi dia bukan faktor sepunya. Tak kisahlah walaupun dia seorang saja yang tak memenuhi syarat, tapi yang ini dikira 4 tu dikira bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey? Okey, Iqbal ada masalah ke? Kalau cek nanti dia naik kan. Okey. Okey, so saya teruskan. Okey. So ini cara yang pertama. Bukan. Nak senaraikan faktor sepunya, tak ada cara lain. Memang awak kena senaraikan setiap faktor. And then awak kena tengok yang mana yang sama. Okay, awak kena senaraikan setiap faktor and then awak tengok faktor mana yang sama. Itulah dia punya faktor sepunya. Maksudnya, satu confirm lah memang faktor sepunya bagi semua nombor. Okay, dua pun faktor sepunya bagi semua nombor genap. Okay, so yang ini awak kena tengok. Okay, macam mana? Okay, saya teruskan. Daripada faktor sepunya, nak buat satu soalan. Nanti kita buat soalan, jangan risau. Okay, ada banyak soalan ni. Daripada faktor sepunya, kita tengok faktor sepunya terbesar. Okay, faktor sepunya terbesar. Ini yang subtopik terakhir untuk faktor sepunya. Oh, terang lagi sekali tentang faktor sepunya. Okay, saya terang lagi sekali, tak ada masalah. Okay, faktor sepunya. Okay, saya terang yang ini sahaja. Kita ambil satu contoh soalan. Okey, saya ambil satu contoh soalan. Okey. Okey, katakan macam ni. Tentukan faktor sepunya bagi nombor-nombor yang berikut. Okey, tentukan faktor sepunya bagi nombor-nombor yang berikut. So, awak senaraikan dulu faktor 18. Faktor 18 kita ada 1, 2, 3. Dalam sifir 4 tak ada. Okey, 5 tak ada. Dan dia dalam sifir 6 ada. So, kalau pada sini awak dah nampak dah 3 dan 6, 18. So, maksudnya dah habis lah kat sini. Memang awak just ambil macam ni. Dia akan couple lah. 6 darab 3, 18. 9 darab 2, 18. Dan yang terakhir adalah 18. Ini cara kita nak tengok. Kalau awak malas nak senaraikan. Kalau awak rajin nak senaraikan, awak buatlah 1 darab 12. 1 darab 18. 2 darab 9. 3 darab 6, and then 4 tak ada, 5 tak ada, and then dah ulang balik 6. So, ini sahaja. 1, 2, 3, 6, 9, 18. And then faktor 27. So, senaraikan semua faktor bagi 27. So, kita ada 1, 3, 9, dan 27. Okey, 1, 3, 9 dan 27. So, daripada sini, dia suruh senaraikan faktor sepunya. So, faktor sepunya, sebab ruang tulis kecil kan.
So kita tulis macam ni sajalah. Faktor sepunya. Awak tengok mana nombor ataupun faktor yang sama. Faktor tu ada dalam 18. Faktor tu pun ada dalam 7. Kita ada 1. And then kita ada 3. Kita ada 9. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, so kita ada 3, 9. So dia punya faktor sepunya dia 1, 3 dan juga 9. Okey, boleh faham? Okey, saya teruskan. Boleh. Dengan faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar. Okey, contoh katalah kita tengok balik faktor yang tadi. Okey, kita tengok balik, saya ambil yang ini. Okey, kalau dia tanya faktor yang terbesar bagi 20, 20 lah. Faktor terbesar bagi 44, 44 lah. Faktor terbesar bagi 56, 56. Kalau faktor terbesar bagi 64, 64 lah nombor dia sendiri. Kalau dia kata 3 faktor yang terbesar bagi 20. Kalau 3 faktor terbesar bagi 20, 20, 10, 5. Kalau bagi 44, 44, 22, 11. So, memang kena senaraikan juga faktor untuk kena pasti. Kalau soalan dia tanya, senaraikan 3 faktor terbesar bagi 20. Itu kalau bagi nombor tersebut. Tapi kalau dia kata faktor sepunya terbesar, faktor tu adalah yang paling besar untuk ketiga-tiga nombor tersebut. Okey, maksudnya kalau kat sini awak tengok faktor sepunya dia 1, 2, 4. Maksudnya faktor sepunya terbesar ataupun singkatan dia kita guna FSTB. So FSTB dia sama dengan 4. Okey, faktor sepunya terbesar dia adalah 4. Okey. Okey, faktor sepunya terbesar dia adalah 4. So, faktor ini dia ada 3 cara untuk mencari faktor sepunya terbesar. Satu cara yang tadilah. Kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Sekejap ya. Nombor pula. Okey. Macam ini 18 dengan 24. Senaraikan untuk 18. Dulu faktor untuk 18. Senaraikan faktor bagi 24. Dah siap senaraikan. Awak dapat daripada sini awak nampak faktor sepunya 1, 2, 3 dan 6. So faktor sepunya terbesar adalah 6. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama ni sesuai digunakan kalau nombor dia kecil dan juga ada 2 sahaja. Okey. Kaedah yang kedua. Okey. Ini soalan yang kedua dia guna kaedah yang kedua. Kaedah pembahagian berulang. Okey, 36, 60, 72. Okey, kaedah ni sesuai digunakan kalau melibatkan nombor-nombor yang banyak. Macam ni ada 3. Okey, kita sesuai guna kaedah pembahagian berulang lah. Okey, so kalau kaedah macam ni, awak bahagi dulu dengan 2. So 36 bahagi 2, jawapan dia kat bawah 18. 60 bahagi 2, 30. 72 bahagi 2, 36. And then bahagi pula lagi 2. Lagi pula dengan 2. 18 bahagi 2, 9. 30 bahagi 2, 15. 36 bahagi 2, 18. Last sekali awak tengok, oh ini bahagi dengan 3 pula. So 9 bahagi 3, 3. 15 bahagi 3, 5. 18 bahagi 3, 6. Andai kata, okey, macam ni awak nak guna kaedah ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, awak tak nak guna kaedah pembagian berulang lah, macam lagi mudah. Okey, so 18, 24. Okey, so awak nampak kat sini, ini dalam sifir 3 ni. Awak nampak dalam sifir 3. So teruslah bahagian 3, tak ada masalah, boleh. Okey, ini tak macam pokok faktor. Okey, tak macam pokok faktor. Okey, 18 bahagi 3, 6. 24 bahagi 3 lah, 8. And then, yang ni boleh bahagi dengan 2. So, 6 bahagi 2, 3. 8 bahagi 2, 4. So, FSTB dia masih lagi sama. FSTB dia sama dengan
3 darab 2. Okey, darab yang ini tepi ni sama dengan 6. Jawapan dia masih lagi sama. Okey, cuma kaedah yang berbeza. Okey, yang ini pun katakan 36, 60, 72. Awak kata, ni semua boleh bahagi dengan 4 ni. Awak bahagi dengan 4 terus. Tak ada masalah. Okey, dia kaedah pembahagian berulang ni ikut awak nampak yang mana dulu. Okey, kalau awak nak buat banyak-banyak, maksudnya nak buat bahagi 2, lepas tu boleh bahagi 2 lagi. And then kalau boleh bahagi 2, awak nak bahagi 2 lagi pun tak ada masalah. Okey, itu terpulang pada awak. Okey. Dan bila nak stop? Ini tak macam yang tadi tau. Tak macam pembahagian berulang yang untuk buat pemfakturan perdana. Last kali mesti 1. Kita stop bila kita salah satu daripada nilai ni kita dapat nombor perdana. Maksudnya dah tak ada faktor sepunya dah untuk dia. Maksudnya 3, 5, 6. Dah tak ada dah. Maksudnya kalau nak 3, kalau awak nak letak 3, 3 boleh bagi dengan 3. Tapi 5 tak boleh bagi 3, 6 boleh bagi 3. 5 ni tak boleh bagi dengan 3. So tak boleh buat dah. Maksudnya kalau salah satu daripada nombor yang terakhir ni awak dah jumpa dengan nombor perdana, maksudnya awak kena stop. Macam yang ni 3 ni nombor perdana. So awak stop lah. Habislah. Takat tu sahaja awak punya jalan kaedah pembahagian berulang awak. Okey. Ini kaedah pemfakturan perdana. Kaedah pemfakturan perdana ni maksudnya awak guna gambar rajah pokok lah. Okey, cuma yang ni dia tak buat gambar rajah pokok, dia tulis. Okey, kalau dia buat gambar rajah pokok sepatutnya ada ruang tak nak tulis. Sebab kat sini lah. Kan nak buat gambar rajah pokok maksudnya katakan 48 ni. 48 ni bila awak buat gambar rajah pokok. Okey, 48. Tak muat ni. Saya buat macam ni, saya buat satu persatu. Tunjuk kat kamu. Ambil soalan senang lah. Lagi tak ada markah answer. Okey. Contoh dia, kalau dia suruh guna kaedah cara FSTB menggunakan kaedah pemfakturan perdana. Contoh macam ni. Okey. Contoh macam ni. Saya tak nak dengan 60 lah. Kita ambil 2 saja. 36 dengan 48. So 36 kita ada, mula-mula kita ada 6 darab dengan 6. And dia 6 ni kita ada 2 darab dengan 3. Dan ni pun kita ada 2 darab dengan 3. Okey. 48 pula. 48. Okey, kita ada. Nak ambil apa? 4 darab berapa? 12 darab 4. 4 darab 12. 4 darab 12. Kan? 48 kan? Yang ni 2 darab 2. Sorry. Salah. Tak buat ranting pula. Lupa nak buat ranting. Okey, 2 darab 2. Yang ini 3 darab dengan 4. So, bila nak tulis, dia punya nak cari ni, awak tulis dulu. Awak tulis macam ni pun boleh. 36 sama dengan, okey, susun. Okey, susun balik. 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey, 2 darab 2 darab 3 darab 3. Ada 2, 2, 2, 3. So, kiralah. Okey, dan bila awak darab balik, ya. Bukan keempat tu boleh pecahkan lagi? 4 ni boleh pecahkan lagi. Okey, yang ni akan dapat 2 darab 2. Thank you. So, yang ni turun je lah. 2, 2. Okey, so 2. Ini pun 3. Dah tak ada ruang dah ni. Ni kena turun juga 3. Okey. So, yang terakhir ni ada 1, 2, 3, 4, 2 dan 1, 3. Tak apa, kita tulis dulu. 48 sama dengan ada 4, 3. 1, 2, 4, 2. 3, 4 and then 3 ada 1. So, darab 3. So, 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 3, 48. Yang ni pun 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. 12 darab 3, 36. Macam mana kita nak kenal pasti FSTB daripada pemfakturan perdana ni? Awak tengok. Awak kena cari supaya dia dapat pasangan dia. Maksudnya 2 dengan 2.
Yang ini 2 ni dengan 2 ni. Okey. 2 ni tak ada dah. Ada 3 saja kan. So 2 habislah. So 3. Kita ambil yang hujung senang. So 3 dengan 3. Yang ni tak ada pasangan dia. 3 dah tak ada dah kat bawah ni. Kawan ni dah pasang 3 atas. So 2 pun dah tak ada nak pasang kat atas ni. So ini sahaja. So maksudnya FSTB sama dengan 2 darab 2 darab 3. Jangan pergi ambil 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Awak. Ni pasangan ni 2, so 2. Pasangan ni 2, so 2. Pasangan ni 3, so 3. So sama dengan 2, 2, 4. 4 darab 3, 12. Okay. So cara ni complicated sikit lah. Cara faktor sepunya menggunakan kaedah perfakturan perdana ni complicated sikit. Okay, awak kena tengok betul-betul lah dia punya apa. Dia punya cara untuk dapat dia punya jawapan dia. Sebenarnya kaedah pemfakturan perdana ni mudah kalau awak nampak dia punya hasil darab. Hasil darab dia depan-depan kalau nombor genap dia memang asalnya start daripada 2. Okey, 2 darab 2 4, 4 darab 2 16. 16 darab 2 32. Okey, 2 darab 2 4, 4 darab 8, 8 darab 2 16. Okey, 16 darab berapa? Okey, kalau 16 darab 2 32 ni dia nak 48. Okey, sebab kalau daripada 30 darab 2 pula dari 64 dah terlebih. So maksudnya memang dia tak dia darab dengan 2 dah daripada sini. So maksudnya darab dengan 3. Memang kena buat pokok faktor juga kalau awak nak buat soalan untuk kaedah pemfakturan perdana ni. Awak kena buat pokok faktor juga. Okey. Boleh ke tidak? Diam je semua hari ni. Boleh. Okey, kita try buat soalan. Ini yang saya kata ni tak ada nota. Okey, awak just buat soalan sahaja. Okey, nota awak soalan ni dah awak boleh print. Okey, nanti awak just conteng-conteng dekat atas nota ni. Maksudnya tulislah nombor perdana, senaraikan nombor perdana. Macam tu sajalah atas kertas yang awak print nanti. Okey, soalan yang pertama. Senaraikan semua faktor bagi nombor yang berikut. Okey, ada dia sama ada awak terus senaraikan. Okey, faktor 42. Ataupun awak buatlah dulu hasil darab dia kalau awak rasa takut salah. 1 darab 42. 2 darab 21. 3 ada 3. 3 ada kan? 3 darab 14. 3 darab 14. 4 tak ada. 4 40 dengan 48. Okey, tak ada. 4. 5 tak ada. Okey, sebab ada 2 kan. 5 kosong dengan 5 je. So 6 darab 7 42. And then dah jumpa balik 7 darab 6. So ini sahaja. So 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Okey, sama juga yang ini. Faktor 50. Okey. So kita ada 1 darab 50, 2 darab 25, 3 tak ada, 4 ada, 4 tak ada. 5 darab 10, habis. Okey. 6 tak ada, 7 memang confirm lah tak ada kan. So and then 10 darab 5. So dah jumpa balik. So faktor bagi 50. 1, 2, 5, 10, 25, 50, 50. Okey. Boleh? Boleh. Okey, ada lagi setengah jam. Okey, yang ni pula. Okey. Awak just buat 40 bahagi 5. So jawapan dia lah 8. So bermaksud 5 ialah faktor bagi 40. Okey, yang ni pula 104 bahagi 9. Nampak berapa ni?
Jawapan dia 11. Tapi ada baki. 11 baki 5. Okey. So bermaksud 9. Bukan faktor. Bagi 104. Boleh? Boleh. Okey, senarai faktor perdana bagi nombor yang berikut. Okey, kita buat 40. Jadi saya tak buat ya. Tak apa dah. Tapi nanti dalam kertas saya jawapan ni saya akan bagi juga, jangan risau. Okey? Sebab masa tak mengizinkan. So awak senaraikan dulu faktor 40. Okey. So ada 1, 2, 3 tak ada. 4, 5, 8, 10, 20, 40. Okay, ini faktor 40. Dia nak faktor perdana. So oleh sebab itu faktor perdana 40 ada 2 saja di situ. 2 dengan 5. 5. Bagus. Okey. Okey. Yang ini. Ungkapkan nombor berikut dalam bentuk pemfakturan perdana menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, kita ambil yang besar. 120. Berapa darab berapa? Ini bukan pokok. Sorry. Pembahagian berulang. Okey, 120. Okey, buat tanda ni. Bahagi dulu dengan 2. Bahagi dengan 2, 120 bahagi 2 awak dapat 60. 60. Tak settle lagi. Bahagi lagi dengan 2. 60 bahagi 2 dapat 30. 30. Belum lagi settle. 30 masih lagi boleh dibahagi dengan 2. 30 dapat 15. Belum settle lagi. Boleh bahagi dengan 3. 3 dapat 5. Tak settle lagi. Bahagi dengan 5. Dapat 1. Baru habis. So yang ini dia punya. Awak just tulis 120 sama dengan. Start daripada atas ya. 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Boleh? Boleh. Bagus. Okey. Ini menggunakan pokok faktor. Okey. Yang ni pendek sikit je pokok faktor dia. Walaupun orang nampak alah nombor besar ni. Tapi sebenarnya pokok faktor dia sikit saja yang ni. Okey. Kita buat yang ni dulu. 100. Berapa darab berapa? Paling senang sekali kita nampak 10 darab 10. 10 ni 2 darab 5. Ini pun 2 darab 5. So awak susun. Awak tulis balik. 100 sama dengan 2 ada 2. So 2 darab 2 darab 5 darab 5. Okay, kalau 255 ni nampak je besar ni. Tapi tak adalah susah sangat. Tak adalah. Sebab awak boleh tekan kalkulator. Awak nampak 255 ni boleh bahagi dengan 5 ni. 12 kali 15. Awak nampak 12 kali 15. Okey, boleh kita buat 12 kali 15. Okey, 12 kali 15. Betul ke 12 kali 15? 15 kali 15. 15 kali 15. 15. Okey, 15 kali 15. Yang ni 3 kali 5. Yang ni 3 kali dengan 5. 5. Okey, so dia punya ni 255 sama dengan 3 darab 3 darab 5 darab 5. Okey, boleh? Boleh. Okey, itu yang kaedah pokok faktor. Okey, yang ini yang tadi kita dah buat dah. Faktor sepunya. Okey, so yang ni sama juga. Okey, awak senaraikan faktor 12. Okey, lepas tu senaraikan faktor 28. And then senaraikan faktor 44. Okey, bila awak dah senaraikan, awak tengok yang mana sama, baru dapat faktor sepunya. Okey, boleh faham tak nak cari faktor sepunya ni? Boleh. Okey. Yang ini FSTB berikut dengan menyenaraikan faktor. Sama juga dengan kaedah atas. Awak senaraikan dia punya faktor untuk ini. Okey, contoh kita buat yang ini.
faktor 40. So kita ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Okey, kalau faktor 64. Kita ada 1, 2, 3 tak kan? 3. 4, Ada. 16. 16 darab 4. Tak, 64 bagi 4. 64 bagi 4 dapat 16. Maksudnya 4 lah. 4, 5 tak ada. 6 tak ada. 6 tak ada. 7, Tak ada. 8 ada. Ada. Kan? 8 ada. 8 darab 8 betul? So maksudnya habis kat situ lah. Habislah. So tadi awak dapat 4 ni 16 kan? So 16. Okey. 64 bahagi 2, 32 dan 64. Okey. Okay, so daripada sini awak tengoklah mana yang awak tengok yang paling besar. 8. Okey. Lah, 8. Mula-mula kalau dia suruh faktor sepunya, kita ada 1, kita ada 2, kita ada 4, kita adalah 8. Okey, setakat tu sahaja. So kalau sebab dia nak FSTB, faktor sepunya terbesar, so FSTB sama dengan 8. Itu sahaja. Okey, awak tak payah nak tulis tak perlulah nak tulis sebab kat sini soalan dia tulis FSTB. So bila awak buat jawapan awak boleh tulis FSTB sama dengan 8. Tak perlu nak tulis faktor sepunya terbesar sama dengan 8. Okey? Okey. Kaedah pembahagian berulang. So kita ambil yang sebanyak ni sini. Okey, 63, 90, 144. Sorry. 144. So boleh bahagi dengan berapa ni? 3. Kan? 144 bahagi 3. Sebab nak bahagi 2. Kalau awak kata bahagi 2, 63 tak boleh bahagi 2. So maksudnya memang kena start dengan 3. Okey, 144 bahagi 3, 48. Maksudnya 63 bahagi 3 dapat 21. 90 bahagi 3 dapat 30. 144 bahagi 3 dapat 40 lah. 8. Okey, ni bahagi lagi dengan 3. 21 bagi 3 dapat 7. 30 bagi 3 dapat 10. 48 bagi 3, 16. Okey. So dah jumpa dengan nombor perdana 7. So habis setakat ni sahaja. So dia punya FSTB sama dengan 3 darab 3. 9. Okey, 3 darab 3, 9. Okey, ini FSTB menggunakan pokok faktor. Tadi kita buat yang ini. Okey. Okey, itu sahaja. Ada soalan? Tak ada. Nak try buat yang ini. Kita try buat yang ini. 54 berapa darab berapa? 54. 9 darab 6. Okey. Yang ni 3 darab dengan 3. Yang ini 2 darab dengan 3. Okey, 77. 11. 72. Alamak. Patut pun macam senang sangat ni 77 ni. Cikgu pun dah rabun dah. Dah pakai ciri mata dah. Okey, 72. 12 darab 6. 12 darab 6. Okey, so saya ambil 6 kat sini lah. Okey, 12 darab 6. So 6 ni 2 darab dengan 3. Yang ni 12, 3 darab dengan 4. Okey, so habis 72. And then 90. Cikgu 4 bukan ke boleh? 4 lagi Selalu saya tertinggal dia. 2 darab dengan 2. Yang ni turun balik. 3 ni pun sama. 3 ini pun sama. 2. Okey, 90. 10 dengan 9. Okey, 10 dengan 9.
Yang ini 2 dengan 2 dengan 5. 5. Yang ini 3 dengan 3. So, susun tulis balik 54 sama dengan 2 3 darab 3 darab 3 darab darab 3. 3. 72 sama dengan 2 2 darab 2 darab 3 darab 3. darab 3 darab 3. 2 ada 3 kan? Darab 3 darab 3. Tiga. Okey, 2 ada 3. 1, 2, 3. Okey, dan last sekali 90. Dia ada 2 darab 3 Darab darab 3 3 darab 5. Lima. Okey, so daripada sini awak kena tengoklah yang mana awak boleh kumpulkan dia sekali. Syarat dia mesti kumpulkan sekali. Okey. Okey, so kalau nak kumpulkan sekali dekat sini kita ada 2. Okey. 3 Ni kena saya tak ambil yang ni lah, saya ambil yang hujung ni, senang. Okey. Ada 3. Macam mana nak buat ni? Macam ni. Okey, ada 3 yang ini. Okey, ini pasangan pertama. Dan yang ketiga, 3 yang ini. Okey, awak kena tengok betul-betul lah ya. Okey. So, maksudnya FSTB sama dengan 2 darab 3 darab 3. Okey, so 18. Boleh? Boleh. Okey. Yang ini kalau awak rasa ni nampak ni, awak nak susun bagi cantik supaya senang awak nak buat macam ni dah jadi macam dah macam apa dah ni dah macam jigsaw puzzle dah. Okey, pun boleh. Kalau tak nak susun, okey, pun boleh sebenarnya. Okey, sebab yang ni kita nak cari FSTB, bukannya soalan dia suruh buat suruh tulis. Dia cuma kata menggunakan kaedah pemfakturan perdana sahaja. Bila suruh guna kaedah pemfakturan perdana, maksudnya hasil darat kat dalam tu mesti ada, tapi tak kisah kalau awak nak susun ikut urutan ataupun tidak. Okey. Cuma kalau soalan macam ni, awak mesti kena susun ikut urutan lah. Okey, pemfakturan perdana yang macam mana pemfakturan perdana tadi? Ni. Bukan ni, yang ni. Yang ini. Okey, yang ini awak susun ikut urutan. Okey, boleh? Boleh. Boleh kelas? Ada soalan? Tak ada. Alamak, mana saya punya ni? Tak ada. Tak ada soalan? Semua boleh? Tak ada. Okey, sekejap. Saya stop dulu. Tak nak makan ni.